Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Muka surat 645. Auzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Umamah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya kami mempelajari Al-Quran, kemudian menjelaskan fadilat keutamaan Al-Quran dalam sabdanya, Ta'allamul Quran fa innal Qur'ana ya'ti ahlahu yaumal qiyamati ahwaja ma yakuna ilaihi. Qala fa yaqdumu ala sahibihi bi ahsani suratin lahu fa yaqul ata'rifuni fayaqulu man anta ana alladhi kunta tuhibbu wa tukrimu wa kunta tashar laylaka bi wa ta'abu naharaka, yakni min adatika an taqra'a naharaka. Fayaqulu la'allaka al-Qur'an thumma yaqdumu 'ala Allahi fayu'tal mulk bi yaminihi wal khuldu bi shimalihi wa yudha'u tajul malik ala ra'si wa yulbas walidahul musliman hullataini ma yuqawwamu bihima dunya wa adhafiha fayaqulan min aina lana hadha wa lam tablughu a'malana fayuqalu lahumā bifadli waladikuma bi qira'atil Qur'an u'tituma dzalika. Maksudnya, Nabi kata, belajarlah kamu Al-Quran, maka ia kelak di hari kiamat akan datang pada ahlinya ketika sangat berhajat kepadanya. Lalu ia datang dalam bentuk yang seindah-indahnya, lalu bertanya, kenalkah engkau kepadaku? Dijawab, siapakah engkau? Jawabnya, akulah yang kamu cinta dan kamu sanjung. Bahkan kamu telah bangun malam untukku dan sentiasa membacaku pada hari siang hari. Lalu ia berkata, kemungkinan engkau Al-Quran. Kemudian menuntun orangnya menghadap kepada Allah, lalu diberi kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kiri, dan dipasang mahkota di atas kepalanya. Dan kedua ayah bondanya yang muslim diberi perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia walau berlipat kali ganda. Sehingga keduanya bertanya, dari manakah kami mendapatkan ini, padahal amal kami tidak sampai ke sini? Lalu dijawab, ini kamu dapat kerana anakmu telah mempelajari Al-Quran, maka kamu berdua diberikan ini. Jadi Nabi kata belajar Quran. Dia kata hari kiamat besok, Al-Quran ini dia akan mari kepada orang yang baca dia tu. Belajar dan baca. Nabi start dengan belajar. Dia tak kata iqra'u. Kalau dia kata iqra'ul Quran, dia lain. Pakat baca belaka. Betul ke tak cerita lain. Tapi bila Nabi kata ta'allamul Quran, belajar Quran, belajar baca, belajar dia punya tafsir dia, dia rangkum habis.
Bila sebut ta'allamul Quran, di situlah juga dia akan dapat ilmu Al-Quran dengan tafsiran dia. Bila sebut belajar Al-Quran, dia belajar cara nak baca Al-Quran. Ya. Dan bila sebut ta'allamul Quran, dia belajar cara hidup dalam dunia ini ikut cara Al-Quran. Ya. Jadi Nabi pilih tu ta'allamul Quran. Kalau iqra'u, belajar, mungkin orang nak baca Quran tu, dan Nabi kata iqra'u, baca. Bila nak baca mikir seorang pula, aku tak reti baca, pergi belajar. Ya. Bila pergi belajar saja, belajar nak cara nak baca Quran, baca. Akhir sekali hidup dia tak sama dengan Al-Quran. Khianat rakan. Ya. Kalau berniaga rakan kongsi, kalau pakak buat apa-apa benda pun khianat. Dengan jiran kita sakiti. Pasal apa berlaku lagu tu? Sebab dia belajar apa ni? Dia baca Quran tu, dia belajar baca Quran saja. Tapi kalau start dengan ta'allamu, maknanya belajar Al-Quran, maka dia start di situ dengan belajar adab-adab hidup beragama. Ya. Dalam dunia ni hidup. Nak hidup dengan anak isteri lagu mana? Nak hidup dengan suami lagu mana? Nak hidup dengan masyarakat jiran lagu mana? Nak hidup dalam pejabat lagu mana? Nak hidup sebagai ahli politik lagu mana? Nak hidup sebagai ahli korporat, ahli perniagaan lagu mana? Jadi bila lagu tu keadaannya, maka di situlah Nabi kata, orang yang belajar Al-Quran dan dia mengamalkan dan juga dia terus baca, maka pada hari kiamat besok ya'ti fa innal Quran ya'ti ahlahu yaumal qiyamah. Al-Quran besok mari jumpa dia. Ya. Dengan apa dia? Pada masa itu kita sangat berhajat kepada kata orang pertolongan. Bila berhajat pada pertolongan tu macam-macam, tak kira ya, siapa tolong jalan. Sebab kita dalam keadaan cemas. Siapa yang boleh tolong kita? Amalan. Selain daripada itu Nabi, syafaat Nabi. Selain pada amalan tu syafaat Nabi. Sebab tu maknanya ada amalan yang kita buat tu, okay, alhamdulillah ikhlas. Mudah-mudahan dia tolong kita besok. Ya. Tapi selain pada tu ada manusia. Bila bangkit besok dia akan tolong kita. Siapa manusia tu? Nabi. Habis macam mana Nabi nak tolong? Nabi akan tolong orang yang dia kenal. Ya. Macam mana nak suruh Nabi ingat kenal kita? Nak suruh kenal tu biar Nabi sentiasa ingatlah kita. Macam mana nak suruh Nabi ingat? Biar kita, okey, nak suruh Nabi ingat, tentunya kita kena ingat Nabi. Allah Ta'ala dah ajar nak suruh Nabi ingat pada kamu, kan? Ingat dalam dunia ni kamu banyak baca selawat pada aku, pada Nabi. Selain daripada itu, hak sunnah Nabi tu kalau boleh buat sebaik mungkin. Sebab bila kita nak buat sunnah Nabi ni tuan-tuan, kita tinggal lalu Nabi. Apa agak sunnah Nabi? Tuan-tuan gosok gigi, cuba ingat. Gosok gigi ni sunnah Nabi, sunnah. Sugi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solat. Kalau tak fikir menyusahkan umat aku ni, aku suruh setiap kali sembahyang sugi. Okey, tak apalah. Tak boleh buat setiap kali sembahyang pun tak apa, paling tidak orang panggil ada 5 kali sembahyang, 3 kali nak sembahyang bersugi, gosok gigi. Ya. Tak kisahlah nak sugi pakai kayu dia ke ataupun gosok gigi. Sunnah. Ya. Apa dia lagi agak-agak? Masuk jamban. Tuan-tuan masuk jamban tu, masuk kaki kiri tu, pasal apa? Dia ada otak tu, dia komunikasi, otak kita tu dia akan terus. Ini sunnah Nabi. Keluar kaki kanan, sunnah Nabi. Otak kita. Jadi bila kita buat sunnah Nabi tu, amalan-amalan yang berbentuk sunnah, automatik dia tinggal pada Nabi. Selain daripada kita selawat pada dia. Mari masjid, mari dah masjid, tapi tak erti. Pakai redah gigi gitu, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Jadi kalau kita, ini cakap kasar lah sikit lah, kalau kita masuk masjid kaki kiri, keluar kaki kanan, standard masjid ni sama dengan tandah. Bab masuk tandah kaki kiri, keluar kaki kanan. So standard dia sama. Baik. Jadi ketika sangat berhajat itu kepada pertolongan dalam keadaan cemas di hari akhirat besok,
maka Quran mari dalam bentuk seindah-indahnya. Lepas tu Quran tanya kena ke tak, ya, maka tuan punya badan kata boleh jadi engkau ni apa ni Al-Quran. Maka apa ni jawabnya, akulah yang kamu cinta dan kamu sanjung, ya. Bahkan kamu telah bangun malam untukku dan sentiasa membaca aku pada siang hari. Lalu orang tu bila diberi gambaran kepada dia siapa makhluk apa ni, siapa yang datang tu, maka kawan tu pun jawab, dia kata, oh kau ni Quran kot, kemudian orang itu dituntun menghadap, dibimbing menghadap kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala bagi keistimewaan dalam bentuk kerajaan dan dipasang mahkota di atas kepalanya. Dan kedua ayah bondanya yang Muslim diberi perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia, walau berlipat kali ganda, ya. Kepada mak ayah ni Allah Ta'ala bagi satu mahkota, tak boleh nak tukar dengan dunia, tak boleh. Tak tahulah, tak boleh nak gambar, tak boleh nak gambar dunia tu lagu mana, ya? Perhiasan yang diberikan kepada mak bapak tadi. Maka kawan tu pun tanya, daripada mana aku dapat ni? Atas alasan apa aku dapat? Aku duk kira-kira seorang, amalan aku, kalau aku boleh benda ni pun kerana amalan aku tak sampai. Kawan ni, orang ni kata, duk kira-kira kekelik tak boleh, tak sampai. Jadi dia terkejut bila dapat satu perhiasan yang paling indah, cantik, tak boleh nak tukar dengan dunia, tak padan, berkali ganda pun tak padan, ya. Maka dijawab, dia kata, ini kamu dapat kerana anakmu telah mempelajari Al-Quran, maka kamu berdua diberi ini. Hak kita tu kita lah, ni kita didik anak kita ni pula. Sebab tu saya yang ini saya selalu tekan, sekarang ni tak ada sebab tuan-tuan tak nak apa ni orang panggil, tak nak suruh anak-anak tu hafal Quran. Tak ada sebab. Tuan-tuan takut, dulu takut kalau hantar pondok ke hafal Quran, nak makan apa anak aku, takut. Tapi anak kita hafal Quran tu, mak ayah yang hantar anak dia ke pondok ke apa ni, hafal Quran ke apa benda tu, semua boleh makan belaka sekarang ni. Tak ada setakat ni jumpa mati kerana hafal Quran tak boleh makan, tak ada, ya? Tak ada lagi, boleh makan. Tapi sekarang ni lagi nampak jalan, macam saya cakap, kerajaan Selangor sekarang ni, hak mana hafal Quran tak ada CJSPM, dia masuk satu kelas khas speed, ambil SPM, lepas dulu SPM tu nak jadi accountant ke lawyer ke, pulang berdawak lah, dia buat di UNICEF. Kerajaan Selangor ini yang kerajaan bila takut ke Tuhan, dia buat lagu tu. Itu Tan Sri Khalid tu bukannya jenis orang agama pun, tapi dia minat dengan agama. Saya sempatlah maknanya dipanggil ceramah masa dia jadi apa tu, Gatri ke apa dulu. Selangor buat, Kelantan lama dah dia buat. Dia tak payah buat lagu tu, dia daripada awal lagi diwujudkan Ma'had Tahfiz Al-Quran. Bukan kan? Ma'had Sains Al-Quran, Ma'had Sains Tahfiz, ya. Budak-budak yang belajar tu, ada satu orang pekerja saya tunggu SPM, ya. Dia masuk Ma'had Tahfiz 20 juzuk, habis periksa SPM 20 juzuk. Lepas tu dia berhenti baru ni. Dia kata, ustaz, dia kata nak balik berhenti sebulan kerja. Anak tanya dia pasal apa? Dia kata tak lama lagi result SPM keluar. Jadi anak dia kata duduk cadang nak habis 10 juzuk lagi, dia kata. Nak cukup 30 juzuk. Dia kata dia sayang dah hafal Quran 20, dia kata. Ya. Kelantan lama dah buat. Ya. Jadi benda ni tuan-tuan, kalau kita buat daripada awal untuk anak-anak kita, tak usah takutlah sekarang. Nak jadi ulama pun boleh, nak jadi apa tu orang panggil profesional pun boleh, tak ada masalah dah sekarang. Cuma atas kita lah, kadang-kadang dengar orang bagi pandangan, nasihat, tapi kita tidak ambil tindakan juga. Sebab tu saya kata kadang-kala bila saya bercakap begini, ada di kalangan ibu bapa ataupun audien, dia rasa terkilan, kenapa aku tidak pilih seorang dua daripada anak lelaki aku ke untuk hafal Al-Quran supaya aku dapat benda ni, ya. Maka kalau terkilan, saya bagi pandangan,
Kalau boleh, cuba bisik dengan anak kita yang dah besar panjang tu. Bisik dengan dia, boleh tak ayah nak ambil satu orang anak kau tu, ayah nak taja, nak suruh dia ngapal Quran. Lepas tu ayah ada pension sikit, ayah nak bagi. Ini untuk ayah nak mati besok, bekalan. Kawan-kawannya maknanya kau pun dapat, aku pun dapat. Dulu-dulu aku tak tahu benda ni, tak ada orang bimbing, tak ada orang cerita benda-benda lagu ni. Sekarang ni berasa nak juga, tak boleh anak cucu, ya tak, hafal Quran. Nak daripada duit aku sendiri. Cakap dengan anak lah. Anak kita yang ada anak dia, cucu kita, hantar. Tak kira lah mana-mana. Tuan-tuan berasa nak hantar Cape Town ke Johannesburg ke, lokal apa ni di Malaysia ke, semua boleh berlaku. Tak ada masalah. Cuma kita hantar keluar tu macam Yaman ada. Yaman. Dia ada macam ada saya punya kawan tu, yang saya kata anak dia jadi CEO sekarang ni. Anak dia accountant. Tapi mula-mula dia hantar anak dia tu ke Yaman hafal Quran. Masa tu kecil lagi, saya ingat lagi. Dia hantar, sekarang dah jadi CEO dia punya syarikat dia. Syarikat dia besar. Dia tengah buat hotel di tengah-tengah bandar sekarang. Hotel yang berbentuk Islam. Tengok, bila dah ada hafal Quran, campur ayah peminat Islam, anak pula maknanya orang panggil hafal Quran, buat hotel Islam yang bertaraf 5 bintang. Tak siap lagi lah, nanti bila siap nanti saya beritahu. Tengah buat sekarang. Ini yang kita nak. Dan di Indonesia dia ada satu orang panggil sekarang ni, satu governor yang hafal Quran. Governor, menteri besar lah kalau kita ada, yang hafal Al-Quran. Dan dia membuat satu program, akan tiba satu masa Indonesia akan memiliki satu orang presiden yang menghafal Al-Quran. Kita nak lagu tu lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So far from you,